إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أرسله الله على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan doa dalam bertakbir. Terlebih dahulu kami terpesan pada diri saya yang bersumpah pada ini dan terusnya pada tuan-tuan sedang jemaah yang dalam kasih dan kesediaan. Mari kita memperkatakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara diri kita yang ada sebagai seorang hamba secara tercipta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mempertingkatkan rasa kehambaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan Rabbul Alamin. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surah An-Nur ayat yang ke-19. Yang maksudnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh orang-orang yang suka menghebahkan yakni tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksaan yang tidak terpenuhi kesaksian di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah kata Allah, mengetahui yang Allah yang mengetahui segala perkara yang dilakukan, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Jamaah rahimahullah, ayat yang dibacakan tadi menyatakan kepada kita mengenai kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan yang suka memperhatikan dan membuat tuduhan kepada orang-orang lain. Islam melarang sama sekali perbuatan tersebut kerana boleh mencemarkan uruah yakni marwah di kalangan umat Islam. Meskipun demikian, dianjurkan untuk kita menegur dan menasihati agar kesalahan dan kesilapan saudara-saudara kita takwa yang kita menegakkan akan aibnya. Dan ma'asyarakat bagi Allah yang ini adalah lebih baik daripada kita menyebarkan kesalahan orang-orang yang menyebabkan penyebaran fitnah terhadap orang-orang yang dikenal, contohnya sebagai orang yang lain. Namun dalam masyarakat kita pada hari ini terdapat kegelisahan daripada kalangan masyarakat kita yang cukup, yang benar berjanji untuk menyimpan akan rahsia, yakni rahsia keburukan saudara-saudara itu, tetapi kemudian
Di belakang dia menceritakan kepada orang lain dengan mensyaratkan yang menjadi yang sama untuk tidak menceritakan kepada orang yang seterusnya. Lalu orang yang ketiga membuat yang demikian, menyampaikan kepada sahabatnya, lalu sahabatnya berjanji jangan sampaikan kepada orang lain. Itulah seterusnya, dan cerita itu sampai pula pada orang yang menyampaikan tadi. Ini menunjukkan dunia itu terlalu sempit dan kecil. Segala rahsia bagi orang Islam apabila diberitahu ataupun apabila kita meletak sesuatu rahsia, kita kena simpan dan jangan kita sampaikan kepada orang lain sehingga menimbulkan fitnah dan menimbulkan kerosakan terhadap seseorang individu. Di dalam Al-Quran yang kita tulis yang berdasarkan ayat yang ke-19 dalam surah An-Nur yang telah saya bacakan tadi. Sebenarnya berdasarkan ayat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu bagi menolak golongan yang cuba membuat fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di mana terdapat beberapa riwayat yang menceritakan mengenai kisah fitnah yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana kisah itu berlaku ketika Nabi dan rombongannya dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah selesai daripada peperangan. Rombongan Nabi telah singgah di satu tempat untuk berehat sebelum mereka meneruskan akan perjalanan mereka. Ketika mereka pulang, lalu Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada usulan untuk mencari tempat qada hajat tanpa dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW atau sahabat yang lain tidak menyadari bahawa Aisyah keluar melakukan demikian. Lalu, kepulangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diiringi oleh Safwan bin Al-Mu'attal telah menggembirakan golongan munafikin. Mereka mengatakan ini adalah satu peluang yang terbaik untuk mencemarkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini peluang bagi meruntuhkan maruah Rasulullah SAW. Mereka terus menanam jarum-jarum fitnah dengan menyebarkan tumpahan-tumpahan bahawa perempuan telah melakukan sesuatu yang tidak baik dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Rasul-rasul fitnah tersebut telah merokat dalam setengah masyarakat dengan keadaan menjadi kecuh dengan setiap orang menceritakan berita-berita yang tidak baik, berita-berita menipu, berita-berita fitnah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan fitnah ini. Allah Ta'ala turunkan ayat surah An-Nur ayat 14 hingga ayat 15. Yang bermaksud kata Allah